Cadangan untuk memisahkan bergu lelaki negara Soh Woo-yik Aaron Chua susulan aksi hambar pada kejohanan terbuka baru-baru ini dianggap tidak adil. Menurut Woo-yik, pencapaian mereka tidak kurang hebatnya berbanding bergu lain sejak digandingkan pada 2017. Jelas beliau hanya disebabkan mereka tak menang mana-mana kejuaraan terbuka, ada pihak menilai dia dan Aaron tidak sesuai sebagai pasangan. Menurut Woo-yik, mereka telah membuktikan keupayaan terutama apabila memenangi pingat gangsa pada Sukan Olimpik Tokyo 2020. Keserasian pasangan nombor 6 dunia itu menjadi persoalan peminat sukan tanah air apabila gagal memanfaatkan peluang meraih kejuaraan di laman sendiri pada Terbuka Malaysia 2022 dan Masters Malaysia 2022 selepas terkandas di peringkat separuh akhir kedua-dua kejohanan tersebut. Melanggar sebuah kenderaan di Jalan Kota Baru, Pasir Putih, Kelantan. Mangsa Nik Muhammad Hisham Muhammad Nur, 45 tahun, merupakan penolong pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Ketua Polis Daerah Kota Baru ACP Muhammad Rosdi Daud berkata, mangsa sedang berjalan kaki dari SK Padang Kala menghala ke arah sepupunya di seberang jalan. Saksi berkata mangsa yang berada di bahu jalan dilanggar dari arah belakang. Mangsa terseret sejauh 29 meter ke bahu jalan dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 APJ 1987. Penyelarasan gaya hidup dan perancangan kewangan kendiri merupakan mekanisme penting yang perlu diperhatikan ketika berdepan kenaikan harga barang. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia USIM Profesor Madya Dr. Nur Adili Rizwan Shah berkata, kerajaan telah mengambil langkah intervensi proaktif dalam menangani isu inflasi ketika ini. Dibuktikan menerusi prestasi negara dengan kadar inflasi yang rendah iaitu 2.8% berbanding negara jiran yang lain. Pengguna perlu mendisiplinkan diri dan mengstruktur perbelanjaan dengan mengambil kira aspek keperluan dan kehendak. Contoh dulu kalau saya selalu begini kita minum kopi harga satu cawan tu RM17 tapi kita tukarlah pada kopi yang lain tapi harganya mungkin RM3. Kita menukar gaya hidup kita, contohnya daripada mewah mungkin kita akan kurangkan sikit, kita jadikan jadi bahan kehendak saja. Tapi barang keperluan masih lagi kita maintain. Okay, so maksudnya dari sini kita kena tengok macam mana kita boleh mengurangkan barang-barang mewah atau barang-barang kehendak tanpa tanpa kita mengusiklah keperluan kita untuk barang-barang asas. Beliau menjelaskan pengguna perlu menghadapi tekanan inflasi dengan baik dan membuat simpanan kecemasan sebagai persediaan kegunaan masa hadapan. Profesor Madya Dr. Nur Adili berkata demikian ketika menjadi tetamu secara maya dalam program Selamat Pagi Malaysia. Tiada kes cacar monyet melibatkan jemaah haji Malaysia setakat ini. Khairi Jamaluddin mengesahkannya susulan laporan Arab Saudi yang mengesan kes cacar monyet pertama membabitkan individu di Riyadh. Setakat pengetahuan kita, tidak ada apa-apa kes cacar monyet di kalangan jemaah haji kita. Cuma kita ada terima maklumat daripada Singapura yang sudah ada 3 kes jangkitan tempatan. Yang 2 kes baru ni tak ada history melawat Malaysia. Hanya yang pertama tu saja. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menghadiri Majlis Penutup Bengkel Transformasi Strategi dan Memperkasa Penjagaan Autisma di Ibu Negara. Khairi turut memaklumkan KKM akan menubuhkan Majlis Autisma Kebangsaan yang melibatkan beberapa kementerian dan pemegang taruh yang boleh membangunkan intervensi lebih menyuruh berkaitan autisma. Aksi Liga Premier Terengganu FC 2 TFC 2 bakal berdepan tugas berat apabila bertandang ke Stadium Perak Ipoh malam esok. Perkara tersebut disuarakan jurulatihnya Badrul Afsan Razali menjelang aksi menentang Perak FC.
Jelas Badrul, pasukan lawan kini dibarisi tonggak import berkualiti dan pemain senior tempatan berpengalaman sekaligus bakal menjadi cabaran buat pasukannya. Beliau turut menggesa pemainnya agar lebih bekerja keras serta berwaspada bagi memastikan misi membawa pulang sekurang-kurangnya satu mata dalam aksi Liga Premier di tempat lawan tercapai. Menurut beliau, pemainnya telah membuktikan keupayaan mereka apabila berjaya menewaskan pasukan Kuching City FC di laman sendiri tempoh hari sekaligus meletakkan TFC 2 di takhta teratas Liga Premier. Pemberian dana kepada golongan sastrawan akan diteruskan kembali Kerajaan Negeri Selangor yang diperkenal pada tahun 2018 terhenti akibat penularan COVID-19. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif diteruskan sebagai penghargaan kepada penggiat sastra. Turut bakal dianjurkan kelas latihan melibatkan tenaga pengajar dalam kalangan pengkarya terkenal. Beliau berkata demikian pada malam program pemukiman sastrawan dan karyawan sempena sambutan Jubli Emas Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor di Petaling Jaya. Pengasas bersama sebuah rumah komedi di Petaling Jaya, Selangor semalam, perintah reman selama sehari dikenakan ke atas suspek. Menurut Setiausaha Polis Malaysia Datuk Nursiah Muhammad Saduddin, suspek bagaimanapun dibebaskan petang ini dengan jaminan polis. Pelepasan dibuat memandangkan siasatan memerlukan kehadiran suspek telah selesai. Suspek dicekut semalam selepas dikaitkan dengan penularan 2 klip video persembahan didakwa menyentuh sensitiviti dan berbau perkauman. Sebelum ini, 2 individu dikaitkan persembahan rumah komedi sama turut ditahan kerana disyaki menghina Islam. Dalam pada itu, skuad duat atau pendakwah cyber akan ditubuhkan bagi menjawab komen warganet yang mempersendakan Islam. Anggotanya bakal terdiri daripada individu berilmu agama yang berkemahiran daripada pelbagai latar belakang. Kita akan select lah. Kita akan select dan ramai sebenarnya pendakwah-pendakwah yang saya duk berhati di media sosial pun secara individu, ramai yang menulis dengan tulisan yang baik, berhujah dengan hujah yang kemas dan disiplin. Tinggal lagi mereka bergerak secara individu. Maka Yadim akan mengumpulkan mereka, kita duduk dalam satu tim yang kita akan bergerak secara terancang insya-Allah. Beliau bercakap pada sidang media selepas majlis penghargaan dan ramah mesra Yadim bersama rakan media di Putrajaya.